Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Haji dan hajah, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, hari apa ni? Hari Sabtu. Hari apa ni? Hari Raya hari ni. Ingat ke tak ingat kita hari Raya ni? Nampak Indomie ya dia tu. Tak nampak hari Raya. Allahu Akbar. Hari ini 10 Zulhijjah 1443. 10 Zulhijjah 1443 bersama dengan 9 Julai 2022, hari haji dan hajah yang mengerjakan haji pada tahun ini berada di Mina. Dia panggil Yaumul Hajjil Akbar. Hari ini dia kira hari haji yang besar. Sebab apa haji besar hari ini? Sebab para ulama mengatakan hari ini terkumpul banyak ibadat haji. Banyak ibadat kita terkumpul hari ini. Bermula daripada melontar Jamrah Aqabah. Tak kira lagi itu cerita lain. Tapi yang pentingnya amalan haji itu terkumpul di sini. Maknanya kita boleh melontar hari ini. Kemudian kita boleh cukur. InsyaAllah tak lama lagi kita akan cukur. Kemudian kita boleh sembelih hadiu, kurban. Orang yang boleh balik ke Mekah, dia boleh tawaf dan sa'i. Maknanya ada dekat 5 perkara amalan yang kita ada di sini. Melontar, cukur, sembelih, tawaf, sa'i, boleh dibuat pada hari ini. Jadi alhamdulillah, itu nama dia Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Hari haji yang besar sebab terkumpul banyak perkara di dalam amalan haji. Para jemaah sekalian, bila kata amalan haji, bermakna kita banyak melakukan amali. Haji ni banyak buat kerja. Dia tidak banyak membaca. Banyak kerja, tidak banyak membaca. Sebab apa? Sebab nama dia mengerjakan haji. Memang kita kena kerja. Daripada semalam kita duduk sini, berjalan naik bah pergi ke mana? Arafah. Cuma kita kena ambil satu sudut. Dia panggil falsafah ataupun hikmah haji itu sendiri. Setiap perkara yang dibuat oleh orang kafir dalam amalan haji yang dia buat, Nabi SAW akan menyalahi. Di antara, tuan-tuan tanda lah, di antaranya orang kafir Quraisy waktu pergi haji, dia pergi berwukuf di Muzdalifah. Berwukuf di mana? Muzdalifah. Sebab apa dia tak mau pergi ke Arafah? Sebab apa? Sebab Arafah tanah halal. Dia kata nahnu ahlul haram. Kenapa mau keluar ke tanah halal? Dia punya sombong lebih. Quraisy ni agah dia. Kalau dia kata agah ni maknanya ada kesombongan dia tu lebih. Dia kata kita ni orang haram, penjaga tanah haram, kenapa kita nak keluar ke tanah halal? Orang lain pergi tanah halal, aku wukuf di Muzdalifah. Satu. Maka Allah perintah kepada Nabi SAW dalam perjalanan Nabi daripada sini nak pergi ke Arafah, sahabat-sahabat duk tengok Nabi akan berhenti di mana. Adakah berhenti di Muzdalifah juga? La. Allah kata summa afidu min haitsu afadhan nas. Engkau ya Muhammad SAW, kamu pergi ikut perjalanan orang haji ramai-ramai. Jangan kira Quraisy. Satu. Kemudian puak-puak Quraisy, bila dia keluar daripada Arafah sebelum maghrib. Quraisy tak duduk dia tak pergi ke Arafah kan.
kafir lain. Kafir lain lah senang. Segala kafir lain dia pergi ke Arafah, tapi dia habis wukuf di awal, sebelum maghrib dia keluar. Nabi SAW tidak keluar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Dua, menyalahi. Yang ketiga, Nabi SAW duduk tidur di Muzdalifah. Alhamdulillah, kita yang duduk di kemah kita ni, Maktab 45, yang kena terik semalam nombor 4, tuan-tuan kata Alhamdulillah. Sebab tahun ni kita dapat full mabit di Muzdalifah. Payah nak dapat. Saya 2-3 tahun sekali jumpa. Jumpa terik hak lambat. Cuma dia adalah orang panggil timbang tara. Siapa dia mabit penuh di Muzdalifah, dia mari sini sudah subuh, pihak muassasah tak benar lagi. Jadual untuk kita melontar sudah tamat. Tak lagi. Kita kena pergi petang nanti, insya-Allah. Itu kelebihan dia. Ada pun orang yang bah nombor 1 semalam, awal pukul 11.45 dia bertolak mari sini, pukul 2, pukul 1 di sini, dia sempat pergi. Itu dia punya kaedah. Adalah lebih sana kurang sini, tapi kita anggap satu kebaikan untuk kita, kerana kita dapat bermabit, bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Alhamdulillah. Mana kita keluar daripada Muzdalifah sudah azan subuh. Cuma kalau kita full boleh solat tu, lagi dia punya kelebihan tu, insya-Allah. Tapi tak apalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perbezaan yang ketiga, Nabi SAW dia duduk di Muzdalifah, dia tidur bermabit di Muzdalifah. Apa sebab nama dia Muzdalifah? Semalam kita nak live tak dah. Main siapa lambat, siapa nampak mabit habis dah puak kita ni. Jumpa. Tak kira jumpa tak patah. Boleh batu kulit, lepas kutip batu tu senyap. Alhamdulillah. Itu nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Nikmat bermabit dia panggil dah. Tak ada orang tak mabit malah. Kau ada orang tak lain malah? Ada. Keroh lagi bunyi saka kata kat lain dah. Volume tu slow-slow sikit Pak Rahman, jangan duk kuat sangat. Dia kaedah dia gini. Ini kaedah. Kalau kita bunyi kuat, tidur miring. Macam Nabi tidur, macam mayat tidur tu tak bunyi. Mayat mana ada bunyi? Mayat bunyi. Mayat tak? Mayat tak bunyi. Cerita mayat nakah budak-budak. Baik. Jadi Nabi SAW dia tidur full, tidur penuh. Lepas dia solat jamak takhir, maghrib dengan Isya di Muzdalifah, Nabi tidur. Itu je yang diriwayat oleh Jabir. Adakah Nabi bangun solat tahajud jam berapa? Tidak disebut. Cuma kebiasaan Nabi SAW di antara amalan yang dia tak tinggal, walaupun dalam musafir dia, iaitulah solat witir. Dia jaga. Kita pun sempatlah witir semalam di Muzdalifah tu, alhamdulillah. Baik. Quraisy yang duduk mabit di Muzdalifah, dia tak akan pergi kecuali setelah naik matahari. Cerah naik matahari, dia duduk bernasyid kat situ. Dia kata asyrik sabir kaima nughir. Mana pandai Arab tulis asyrik sabir kaima nughir. Cerahlah Bukit Sabir, kami nak pergi dah ni. Nak berangkat dah. Maka Nabi SAW menyalahi Quraisy. Apa dia menyalahi? Satu lagi, Nabi kita setelah selesai daripada solat subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita keluar daripada Muzdalifah sebelum terbit matahari. Maka di sini kita belajar ni, kalau ada di kalangan kita ni ustaz yang boleh bahasa Arab, pergi cari buku ni, menarik ni. Yang duduk Mekah ni boleh cari. Tajuk dia A'malul Qulub fil Haji wal Umrah. Amalan hati dalam haji dan umrah. Dia mengatakan di sini bahawa mukhalafah. Dengar ni. Mukhalafah, apa makna mukhalafah? Menyalahi perbuatan kafir itu adalah salah satu daripada tujuan ataupun dipanggil maksud. Tujuan besar kita dalam ibadat kita ini, menyalahi. Liyahsulut tamayyuz bainal muslimina wal musyrikin. Untuk membezakan di antara amalan orang muslimin dengan orang kafir dalam haji
dan juga di tempat-tempat ibadat. Para jemaah sekalian, kita kena tahu orang kafir dia mari haji ke tidak? Haji tu dia pergi wukuf di Arafah, tapi dia keluar sebelum maghrib. Dia mabit di Muzdalifah, dia keluar selepas naik matahari. Boleh jadi nak tidur lama kawan. Kita ni solat subuh. Itu mari. Dan pada waktu nak tawaf, ni cerita kafir Quraisy ni, kacau dia. Bila nak tawaf, dia kata baju ni macam-macam tempat kita pergi. Ada mungkar, ada tak baik. Habis macam nak buat? Buka je baju senang. Dia pun campak baju dia. Mana tempat dia letak baju? Hijr Ismail. Dekat Kaabah tu, Hijr Ismail tu, bulat tu, dia panggil Hatim. Itu baju di tempat dia campak baju. Dia ambil baju dia, campak situ. Tak boleh pakai baju ni sebab kotor, tempat maksiat baju ni pergi. Dia pun bersyair. Dia kata al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu. Pada hari ini nampak semua atau nampak sebahagian. Fama yabdu minhu fala uhilluhu. Mana-mana yang nampak aku tak halal siapa tengok. Cerdik. Mau pecah baju, patut tak bagi tak halal orang tengok. Tak? Ini dia panggil orang tokpuk lagu ni kalau orang Kelantan. Tidak tokpuk ni. Tokpuk dia, Pak. Tokpuk di mana tak betul lah. Dia punya frekuensi tak apa betul. Baik. Artinya para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu menyalahi perbuatan orang kafir. At-tamayyuz itu matlub dalam Islam. Tengok dalam bab haji berapa tepat dah. Tiga perkara sudah buat. Dan ada kata satu lagi. Semalam kita lalu di antara Wadi Muhassir. Dengar ni. Kita duduk sekarang ni di mana? Ni kita duduk sekarang ni Mina. Depan kita Muzdalifah. Celah di antara Muzdalifah dengan Mina ni satu tempat nama dia Wadi Muhassir. Yang dikatakan oleh orang, disitulah tempat mendiang Abrahah dibom oleh burung ababil. Tapi ada riwayat kata tidak, bukan di situ, di Murammas. Jadi disapa di situ, di antara celah wadi tu Nabi laju. Pecut dia punya tukar gia unta dia tu, tukar gia. Laju sikit. Orang kata kenapa? Sebab dia kata bawa-bawa jahiliah duduk situ. Maka Nabi tak mau duduk lagi. Jadi banyak perkara, setiap perkara yang ada persamaan dengan amalan orang kafir jangan buat. Jangan kita buat. Kita hari ni bila kita tak sedar benda-benda yang sensitif kepada Islam, kita pun relax. Ni hujung tahun 25 hari bulan Disember. Hari apa tu? Kalau kita pergi supermarket, dapat topi merah, pakai tak pakai atas anak? Letak atas kepala anak, atas kepala cucu, ambil gambar snap pula. Oh, comel kakak. Pakaian tu pakaian, bukan budaya tu. Ada maksud dia sendiri. Tengok. Kita main-main ada main. Pergi ambil gambar dekat pokok warna-warni yang pada hari itulah hari hujung tahun tu. Kita jangan. Kadang-kadang kita pun nak kahwin anak bila? 25 Disember, hari sekian. Kita kata apa kaitan hari kahwin anak kita dengan hari orang Kristian? Bila nak buat majlis hakikah anak? Dia kata hari depa Bali. Apa awak orang India ke? Tak, bukan India kita. Kenapa mau campur akikah anak ni pada hari 7 dilahirkan? Jadi kita kena ingat ilmu mukhalafah, ilmu menyalahi perbuatan orang kafir ni ilmu yang besar. Dalam perkara haji ni banyak sekali amalan-amalan yang telah kita senaraikan tadi, iaitulah benda-benda amalan-amalan yang telah disalahi Nabi kita tak buat, tak ikut apa yang dibuat oleh orang kafir. Baik para jemaah sekalian, saya tak nak ceramah panjang lagi di sini, tapi kita nak pergi kepada hikmah amalan hati di dalam apa yang kita nak lakukan hari ini. Apa yang kita nak buat hari ini? Ingat tak tadi khutbah tazkirah imam tadi? Dia kata apa? Dia kata ayamu Mina
Hari Mina hari ni iaitulah Aidul Islam, hari perayaan bagi orang Islam. Hari Mina ni. Kerana Nabi kata ayyamu Mina wa ayyamit tasyrik, ayyamu aklin wa zikrin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina dengan hari tasyrik, 3 hari tu hari raya, iaitulah hari makan, hari minum, dan hari kuat sikit akhir tu. Hari dia kuat, bersemangat sikit. Bunyi zikir lemuh lalu, makan minum dah. Biarlah semai lah apa dia panggil. Fish. Ikan senyum tak apalah. Asal kau orang makan boleh senyum tu okey lah tu dah. Alah dia kata 2 kali tak ikan senyum. Kata ikan senyum tak apa, asal hok makan senyum tak apa. Kalau hok makan masa tu lain macam. Nasib baik dah tu ada tu, alhamdulillah. Tuan-tuan haji dan hajah itulah dipanggil keindahan. Hanya di Mina dipanggil ada. Bandar di lagu ni kita bila kita nak duduk macam ni? Tak duduk dah. Kata pak kita balik rumah masing-masing. Dia kata tandah lagu ni nak duduk lagu mana? Itulah kita minta nama dia. Kau pergi bayar mahal-mahal pun tandah dia begini juga. Cuma mungkin dekat tempat melontar sikit. Tempat dia. Baik. Amalan kita di sini alhamdulillah kita ada 3 perkara: melontar, bercukur dan sembelih. Jadi anda fokuskan kepada melontar dengan bercukur lah, sebab ini yang kita nak buat. Kalau sembelih tu tak tahu siapa dia, main dengan wakil-wakil. Ni ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya wakil korban di luar negara. Kita belajarkan hadis larangan daripada potong kuku tu. Bilakah dia boleh potong kuku? Kita kata apabila korban itu dilaksanakan. Contohnya dia buat di Afrika. Di sana lewat daripada kita Mekah ni sehari. Maknanya hari yang keempat dah kita. Kita balik daripada Mina, hari lepas pada hari tasyrik dah. Dia bersembelih lagi di sana. Hari tu baru boleh potong kuku. Mengikut kaedah dia lah. Cuma kalau dia buat banyak tempat. Saya buat hari pertama di negara Arab juga, contohlah Palestin kalau kita kata. Hari yang kedua di Afrika. Hari yang ketiga di mana? Maka para ulama fiqh mengatakan larangan itu berhenti terangkat dengan korban yang pertama dia buat. Dengan korban yang pertama. Maknanya kalau hari pertama sudah buat, korban yang kedua, yang ketiga tu hari yang ketiga esok tak kira dah. Maknanya lepas dah dia tu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sesak kita. Dia tak sama dengan mengandung. Kalau perempuan mengandung 4 orang baby contohnya, dia kandung. Dia kena lahir, yang pertama belum jadi nifas, yang kedua belum, yang ketiga belum, yang keempat habis semua keluar, barulah dipanggil darah itu nifas. Tunggu dulu. Itu dia punya kaedah. Baik para haji dan hajah sekalian, kita duduk dari mana kategori mana bincang kita tentang ar-ramyu, melontar, ramyul jimar. Pada hari ini, hari raya, Nabi SAW sebagaimana kata di Usamah bin Zaid. Usamah, Allahu Akbar, semalam saya tak sempat. Ketika kita hurai cerita Hajjatul Wada', tak panjang cerita dia. Nabi SAW, anak Usamah bin Zaid, kana ridfan Nabi. Daripada Arafah, oleh kerana Arafah ni orang duk tunggu Nabi, duk tengok apa Nabi buat. Bila maghrib hari Arafah, Nabi panggil, Usamah. Usamah bin Zaid. Usamah ni anak kepada Zaid. Rupa dia gelap, tidak comel. Nabi ambil letak atas unta dia, nak menyatakan bahawa pada hari ini la fadla li arabin wala ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab kecuali dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bangsa tidak menunjukkan kelebihan. Bangsa bukan lebih. Yang lebihnya siapa? Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa. Maka Nabi kita letak Usamah ke belakang, atas. Orang Kelantan kata gendong. Kalau naik motosikal membonceng. Kalau naik unta gendong. Mana cikgu bahasa Malaysia? Naik unta nampak?
Menunggang. Nabi tunggal lah, tapi Usamah tu dia tak atas belakang dia, atas belakang utara tu. Gendong, kalau ke atas naik bergendong. Gendong. Membonceng. Bonceng lah juga dah, macam naik motosikal. Baik. Dia letak, yang penting Usamah letak atas unta dia. No suara nampak. Arab dengan bukan Arab. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada perbezaan. Maka Usamah berjalan. Nabi kita SAW berjalan daripada Arafah sampai ke Muzdalifah. Dia bawa siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian daripada Muzdalifah dia tukar pula. Dia bawa Al-Fadlu Ibnu Abbas, sepupu dia. Tukar. Usamah, Fadil pula duduk belakang aku. Naik sampai ke Mina. Dua-dua sahabat yang duduk atas unta Nabi ni kata, lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Nabi kita berterusan bertalbiyah sehinggalah dia melontar jamrah aqabah. Sekarang ni hajah dah melontar ke belum? Mari kita talbiyah. Lupa talbiyah kalau tidak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi kita bila berhenti tarbiyah kita ni? Bila lagi melontar nanti, insya-Allah. Bila masuk sampai tempat melontar, habislah tarbiyah. Kita akan sambung dengan takbir raya pula. Dia takbir raya lah. Kita nak takbir sekarang pun boleh takbir. Hari ni hari raya. Cuma dia kata jemaah haji dia takbir zuhur hari ni. Mula takbir raya dia. Orang tidak haji dia boleh takbir muqayyad ni bermula pada pagi Arafah. Mana pagi 9. Manakala kita balik pagi 9 tu subuh tu boleh takbir dah tu. Kan dia takbir pagi-pagi beda. Tak aja takbir. Takutnya marah dia orang kapur dia tu email terlupa tarikh ni. Tak raya lagi takbir dah. Lah, memang itu dia punya kaedah dalam kitab. Dalam kitab sunnah ada, dalam kitab Mekah ada. Takbir hari raya haji bermula pada pagi Arafah. Pagi Arafah. Baik. Bila kita melontar nanti jamrah Aqabah, jumrah yang hujung sekali ni. Jamrah tu ada 3. Jamrah yang pertama dipanggil ula. Small dia tulis. Yang pertama, yang tengah, yang ujung. Kita akan pergi ujung sekali baru kita melontar jamrah Aqabah. Nama Aqabah anda dah sebut semalam kan? Sebab dia duduk di tepi bukit. Dia duduk di tepi bukit di lorong yang sempit, ujung. Lepas melontar, apa Nabi kita buat? Dia panggil tukar cukur dia punya kepala. Kita hari ni pun insya-Allah kita akan cukur sekejap lagi insya-Allah. Hari lain, hari esok, hari 11, hari 12, hari 13, macam mana cara kita melontar? Macam mana? Dengar ni. Faqad rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Az-Zuhri, Nabi SAW kana idza ramal jamrah, Nabi kita mula dengan melontar jamrah yang duduk di sebelah Masjid Khif. Masjid Khif nanti kita pergi melontar nampak. Maknanya ujung sebelah ni, belah Mina ni. Dia melontar 7 biji batu. Cara dianya, dia takbir. Setiap biji batu, bismillah, Allahu Akbar. Ada kata bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 biji batu. Kena lontar. Melontar gini. Melontar. Jangan gini. Yang ini panggil apa gini? Campur. Lah, bukan campur. Jangan kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Lah, itu bukan lontar, itu campur. Ini. Melontar. Tangan kanan. Tangan kiri untuk lain. Kecuali orang tak ada tangan kanan. Benar? Tak boleh. Tangan kiri suka settle lah. Nak tangan kanan. Nak melontar, mana? Kidar ke? Terang. Kalau tak masuk kita tukar tangan kiri. Kena tangan kanan. Dengar ni.
dia punya cara-cara untuk esok ni, untuk hak jumrah. Maksudnya tangan tak ada. Biasa dia lontangnya apa? Dengan mulut dia. Dengan kaki boleh, tak ada apa-apa. Okey, tak ada tangan. Dia makan pun dengan kaki. Dia menulis kaki, boleh dia ambil lepang dengan kaki, sah bagi dia. Jadi kita tak ada tangan, jangan tangan kaki lah. Ataupun dia dengan mulut. Ada kau tak ada tangan tu, dia melukis dengan mulut, menulis, boleh. Dia ambil batu, letak, sah bagi dia. Sebab dia tak ada mulut, tak ada tangan. Kita ada tangan, jangan buat dengan mulut dengan kaki. Itu bagus, soalan yang menarik untuk orang-orang yang uzur, orang yang tidak ada tangan. Baik, esok kita akan lontar yang pertama, jemurah ula. Kemudian setelah 7 melontar, kita kena hitung lah. Mana sebelum lontar tu hitung, ambil batu tu bila tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lontar satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, tak puas hati selalu ambil pas, kau tahu ada satu itu was-was nama dia, tak boleh. Tak ada dia tu. Yang ketujuh tu mainan syaitan. Saya tak kacau kita. Sebab Nabi kita buat 7, jangan buat 8. Tak boleh. Kecuali syak. Waktu aku lontar tadi tak masuklah, kena kepala orang contohnya. Top, jatuh tak kepala orang. Kita tambah satu lagi. Andailah. Tapi insya-Allah setakat ni dengan jamrah macam kapal besar ni, kita boleh pergi dekat lah. Jangan cepatlah. Kita tengok, saya tak sebut nama negara, tapi negara sebelah kita ni. Hak jiran kita. Sini ke dinding tu, Allahu Akbar. Oh, dia mari tu macam nak pergi nak pergi balas sungguh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atas kepala orang berapa naik tu. Okey, tu pun kadang-kadang atas kepala Allah kena dah kata aku. Nyok setel ke dia kata apa ni. Apa buat ni? Tak ada itu. Jangan kita lontar. Kita pergi dekat sedekat mungkin dengan haud, dengan kolam tu. Baru kita bismillah, Allahu Akbar. Biasa masuk. Lepas kita melontar 7 biji untuk hari tasyrik, apa kita buat? Summa taqaddam. Nabi kita pergi ke depan sikit, depan pada tempat melontar tu, depan sikit. Fa waqafa mustaqbilil qiblah. Dia paling ke arah kiblat. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk dekat dengan jamrah tu, kita kiblat ke arah kiri sikit. Nampaklah jam besar tu nampak. Jam kita ada besar, nampak jam. Kita menghadap, kita berdoa panjang. Tengok ni. Mustaqbilal qiblah. Nabi kita berpaling ke arah kiblat, rafi'an yadahi yad'u, angkat dua tangan berdoa. Jangan duduk palah pakai Allahu billah. Doa mati. Wa kana yutilul wuquf, lama dia berdoa. Jadi pembawa bendera kena beri peluang lah jemaah. Setengah ni budak-budak ni guide bawa bendera ni tak kira dia, pakai jalan macam kita tu sedekah ke dia. Dia pergi mau pergi dulu, aku nak berdoa. Kecuali abang polis mari kacau. Haji jalan. Kalau dia suruh berjalan pun kita doa juga. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dua ibu bapa aku, berilah selamat kepada anak-anak. Sambil kita berjalan, sambil kita doa, mana meneruskan doa. Dia kata polis kacau. Maka tak doa lah. Bukan salah polis, salah kita. Kita yang berdoa, polis dia halau tu tak mahu berhenti. Dia takut aksiden. Walaupun tak ada orang belakang kita pun takut aksiden macam. Dia kata apa? Itu dia panggil skema dia dah. Nah, dia baca buku. Itu selepas melontar jemrah yang pertama, hadap ke arah kiblat, doa, baru kita berjalan. Summa ya'til jamratas saniyah fayarmiha bisab'i hasayat. Pergi pula jemrah yang kedua, melontar 7 biji pula. Allahu Akbar, Allah Akbar 7 kali. Summa yanhadiru zatal yasar. Kemudian dia pergi pula ke tepi. Pergi tepi. Yang jemrah ula tadi ke depan. Hak ni dia pusing ke tepi. Dia punya, kena ingatlah Puan Mak tu. Guide hak depan tu kena ingat. Pergi ke tepi. Apa pula? Kemudian Nabi kita angkat tangan, dia berdoa arah kiblat, dia berdoa lama. Ia berdoa. Selepas dia berdoa, summa yatil jamratal lati 'indal aqabah. Barulah Nabi pergi kepada jemrah Aqabah, jemrah yang ketiga, dia melontar 7 biji batu, summa yansarifu wa la yaqif. Lepas dia lontar, dia pergi terus, dia tak berdoa lagi. Ini di antara tempat yang kita kena ambil lah perhatian.
Sebab ana daripada dulu lagi ana perhati tengok gaib-gaib kita ni lah, yang duk bawa jemaah ni lain. Jemaah yang pertama sudah lontar, cepat-cepat mari ikut. Jemaah yang kedua lontar ikut, jemaah yang ketiga baru dia berdoa. Kita kata itu khilafus sunnah. Hak Nabi buat berdoa mana? Yang pertama, dua, yang tiga tidak. Kita jangan duduk terbalik ke? Ana dah kumpul satu senarai pendek. Dia tajuk dia bertukar tempat. Di antara ni tukar tempat. Nabi doa sini, kita pergi doa ujung. Waktu solat jenazah, Nabi doa di mana? Doa pada mayat di mana? Dalam solat. Lepas takbir yang ketiga, kita dah pendek je baca Allahumma billahi takbir yang keempat dah. Tapi bila dia baca doa selepas solat, kenapa awak tukar tempat? Itu dia panggil tukar tempat. Jangan marahlah. Ini contoh. Baiklah, selesai kita daripada melontar. Maka bila kita melontar, apa yang kita nak lontar? Ini dengar ni para jemaah. Kita nak lontar apa? Lontar setan. Setan batu besar ni. Takut ke dia? Tak takut. Dia cuma kita kena lontar gangguan syaitan dalam hidup kita. Kita kena niat gitu. Masalah kita Allah Akbar, Allah Ta'ala yang Maha Agung. Aku lontar segala gangguan syaitan-syaitan yang ada. Sebab dengar sejarah sikit. Ni sejarah ni menarik tuan-tuan. Kita dengar sejarah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma ata Ibrahim Khalilullah al-manasik. Nabi Ibrahim ni setelah dia bina Kaabah, dia pun mari tempat buat haji. Dia marilah tempat Arafah, mari sampai ke bina ni. Sampai dekat Jamrah Aqabah, arada lahu syaitan. Syaitan mari duk kacau dia. Faramahu bisab'i hasayat. Dia pun lontar dengan 7 biji batu. Hebat. Hatta sakha fil ardi. Sehingga rebah syaitan. Ibrahim nampak syaitan, kita tak nampak. Kalau kita pergi lontar tu, saya ingat lontar syaitan lah, kita kata lontar Jamrah. Nak pergi melontar apa? Nak Jamrah, tempat melontar. Allah Ta'ala suruh melontar kat situ. Summa aradalahu indal jamratis tsaniyah. Dia pergi Jamrah yang kedua, lontar pula. Syaitan ada pula, lontar lagi. Sampai rebah. Kemudian pergi Jamrah yang ketiga, syaitan ada pula, dia pun lontar kali yang ketiga. Sampai rebah syaitan. Qala Ibnu Abbas, fasyaitan tarjumun, syaitan yang kamu rejam, wa millata abikum Ibrahim tattabi'un, ajaran datuk kamu Ibrahim kamu ikut. Mana syaitan kita lawan lah. Syaitan orang kita tak nampak. Maka kerana itulah para ulama mengatakan ibadat melontar itu ibadat yang paling banyak berulang. Betul tak? Kalau tawaf 7 kali tu ya. Jadi satu lubang berapa? 7 biji. Apa sebab 7 biji? Semalam Ustaz Surafi nak jawab. Tak jawab. Orang tanya dia, kenapa 7 biji? Sudah. Malam ni kita suruh dia. Baik. Jawab dia mudah ya tuan-tuan. Nak jawab payah ke jawab mudah? Kenapa melontar 7 biji? Kenapa tawaf 7 pusingan? Kenapa sa'i 7 trip? Kenapa? Siapa jawab bijak ni? Sebab alhamdulillah, itu jawapan yang paling tepat sekali. Sebab Nabi buat sallallahu alaihi, kita pun ikut. Jawapan lagi nak? Jawapan lain lagi. Anak lagi. Kita kata kita ni banyak benda 7. Langit berapa? 7. Bumi 7. Hari banyak 7. Di Malaysia Kedah apa 7? Ada ke tak ada? Tak kena Kedah 7 kau ni. Punya orang putih baru jadi. Kena sebek baru jadi dah. Kedah 7. Tak boleh kalau kita panggil kau Melayu Kedah 7. Tak boleh. Itu jawapan main-main tu. Adalah kalau kita baca dalam kitab-kitab hak tasawuf hak pelik-pelik tu dia jawab. Tapi semua tu hak senang sekali, kata di para ulama iqtidaan wa taslim.
Allah nak ajar kita ikut dan menyerah diri kepatuhan semata-mata. Sebab yang mari melontar tu siapa? Yang mari melontar lawan syaitan tu siapa? Nabi Ibrahim. Apa Allah uji Ibrahim di Mekah? Ujian yang pertama. Ujian yang pertama apa dia? Yang pertama. Ingat molek. Mari letak anak dia Ismail dan ibu dia Hajar di mana? Di tempat yang tidak ada air, tak ada manusia. Kita nak tinggal mari haji ni pun berapa orang pengasuh jaga rumah? Tak. Meletak rumah nenek tua tak jadi budak-budak ni. Bagi tak mak saudara anak ramai akhir kali tak mana. Yang penting Nabi Ibrahim sekali Allah perintah tinggal. Bila Hajar tanya Ibrahim, nak pergi mana Ibrahim? Kan lepas dia letak anak dia tu, Ibrahim berpaling nak balik ke Palestin. Hajar ikut dia. Ibrahim, ila aina? Nak pergi mana? Ibrahim tak jawab. Tanya sekali lagi. Ila aina ya Ibrahim? Ke mana? Tak jawab. 3 kali tanya, tak jawab. Dia pun tanya. Allahu amaraka bihaza? Allah kau suruhmu lagu ni? Ibrahim kata, bala amarani rabbi. Ya. Senyap aja. Izhab idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau itulah arahan Allah, gilah Ibrahim. Allah Ta'ala tidak akan hampakan aku dengan anak aku berdua di sini. Allah. Tinggi ke rendah dia punya tawakal. Ujian yang kedua, apa dia? Sembelih Nabi Ismail AS. Kita hari ni cikgu sekolah pulas telinga anak pergi nak perang dengan cikgu. Bukan. Lama dulu lain. Orang mari pondok atas anak. Tok guru buatlah apa-apa pun. Jangan patuh ya dia kata. Kalau zakat nak piyak, kau nak rotel, kau nak gabolah, tapi patuh janganlah nyanyi ke budak. Tu. Lah ni pulas telinga anak mari satu kampung mari nak suruh cikgu sekolah. Oh nanya ke cikgu, tak ada pasal-pasal. Tak ada pengorbanan langsung kita. Ibrahim diperintah. Maka semua millat abikum Ibrahim. Ibn Abbas kata, agama yang dibawa oleh datuk kamu Ibrahim kamu ikuti dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Alhamdulillah. Maka kita mengatakan kita melontar ni semata-mata kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan dalam bab melontar yang pertama. Tak ada tuan-tuan. Yang pertama. At-tazkir bi'adawati syaitan. Kita supaya kita mari haji ni kita kena ingat kepada permusuhan dengan syaitan. Permusuhan dengan syaitan. Ni, pasal apa kita nak tawaf? Kita buka bau kanan. Siapa dia ingat lagi? Ceramah pagi ni wajak dah. Masa nak tawaf kita buka bau kanan. Kenapa? Tunjuk ke debek? Tunjuk ke siapa? Mana ada kurih lagi? Kurih tak ada dah. Sayyidah Umar kata aku pun duk mikir. Nak buka lagi ke bau ni, nak jalan ramal ke tidak? Kurih dah tak ada. Tapi bila dia mari dengan Nabi salat hajatul wada, Nabi masih lagi buka jalan lompat. Aku tahu itu sudah menjadi syariat. Sebab walaupun kurih tidak ada, yang menggoda kurih supaya batal ke perjanjian siapa? Syaitan. Kita mari, kita nak tunjuk ayat ke syaitan. Hei syaitan, aku mari siapa Mekah. Walaupun kamu macam-macam kamu kata ke aku. Lebih-lebih lagi hak muda-muda ni, haji-haji muda ni. Oh banyak cabaran. Nah. Banyak cabaran ke tidak? Dia kata muda-muda lagi Mekah dah. Balik nanti nak suruh karaoke ke payuh. Dah. Tak kena haji hajah dijemput berkaraoke atas pentas. Cabut piyah kita. Mana ada. Tapi kita lawan syaitan. Mana kita melontar ni semata-mata isytihar adawatuna lisyaitan. Kita nak lawan syaitan. Nak lawan tak lawan apa 4 kilometer ni. Bukan main-main. Kalau tidak rasa tidak lawan syaitan tak pergi ni. Mana kita pergi ni kita niat kepatuhan pada Allah Azza wa Jalla semata-mata kerana menyahut perintah Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hikmah. Yang kedua. Tanda yang kedua. Yang kedua, waktu melontar Nabi buat apa? Berdoa. Berdoa lepas jumrah yang pertama dengan jumrah yang kedua, menunjukkan kepada kita nak lawan syaitan ni bukan lawan dengan nafsu,
Bukan lawan dengan kerah kepala, bukan lawan dengan orang panggil apa ni, emosi, tak pada. Kita kena lawan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kita sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Apa dia? Kita kena banyak berdoa kepada Allah, minta Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita yang terbaik, iaitulah kita mampu untuk berlawan dengan syaitan. Zaman dulu syaitan goda cara lain. Zaman kita ni cara lain. Setiap zaman tu ada cara dia. Para ulama kata asyaitanu farighun. Asyaitanu farighun. Syaitan tu tak ada kerja. Kerja dia nya nak kacau kita. Satu. Yang kedua, tulis. Ini dia panggil ilmu strategi syaitan. Boleh kalau kita ngaji ilmu syaitan? Boleh. Ilmu strategi tak apa. Ilmu syaitan tak boleh belajar. Syaitan ni dia punya strategi. Yang pertama, dia tak akan masuk lorong no entry. Lorong no entry. Macam lorong no entry contoh. Haji baru balik Mekah. Piyah pun tak basuh lagi. Tak ke syaitan mari, Bang Haji, mari kita pergi ada pesta sana. Dia tak panggil ni. Dia panggil hok tu, hok ya hok tak semayan, hok ni. Buat. Tapi kita hok balik Haji dia mari slow-slow. Abang Haji dalam kampung ni Abang Haji sore lagi Mekah tahun ni. Mana Abang Haji lah orang terbaik, orang yang paling warak, yang paling ikhlas. Kita pusat naik, tarah wali lah aku ni. Naik tarah wali. Wali kutub ke wali abda tak tahu. Dia mari. Sebab itulah kita kena hati-hatilah. Karena dengan ada gadget-gadget ni, zaman moden ni takut rasa. Kena banyak muhasabah. Kita duk ambil gambar, duk selfie. Kita duduk melontar, duduk menangis, duduk tawaf, duduk sa'i. Hati-hatilah. Tujuan apa kita post? Kena betul balik. Kalau rasa boleh menjadi pintu masuk entrance kepada gangguan syaitan, tak sopo. Sipai lama-lama klik tunjuk anak-anak, boleh lah tunjuk anak. Tapi payah sikit. Kita kata mana syaitan tak masuk lorong no entry. Dia ahli ibadat, dia rusak dengan ibadat. Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab dia, saya baca ringkasan dia dalam kitab Bimbingan Mukmin. Apa nama kitab? Bimbingan Mukmin, dia telah senaraikan waswas syaitan kepada ahli ibadat. Satu. Waswas syaitan kepada ahli maksiat, lain. Was-was syaitan macam-macam cara. Ahli perniagaan, ahli pasar, ahli masjid, semua ada. Baik, itu yang pertama. Strategi syaitan yang kedua yang kita tak boleh tinggalkan juga, dia tak ada cuti. Ni kita dok ni ada orang nak masuk Islam ni, pejabat cuti hari ni tak boleh. Pejabat agama cuti. Orang Islam ada cuti. Ustaz, jemput ceramah, hari ni hari cuti tak boleh. Mana ada cuti? Syaitan tak cuti dia. 24 jam tak ada MC kata dia. MC ni buat kita ya. Hang tak sakit buat MC juga. Ya Allah, baru ni ada jalan dengan seorang kawan. Cerita sungguh ni baru je. Panas-panas lagi ni. Dia rasa letih nak masuk pejabat. Dia pun telefon ke doktor suruh buat surat MC. Doktor ni ikhlas depan kita dia cakap. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya deh. Bolehkah kita nipu dengan MC? Saya kata tak boleh. Lepas tu ni kawan tu pun tarik balik. Tak jadi dah. Ni tak jadi dah. Allahu Akbar. Ni sehari dua ni pula dia panggil kacau orang marah ni. Marah demo tak masalah. Orang mari haji. Niat haji tapi tak pakai ihram sebab takutnya sekat di polis. Sebab visa tidak haji, macam-macam lah. Itu kita kena muhasabah balik lah. Muhasabah balik. Haji ni dia ada SOP dia. Kita bimbang lah takut tergoris kemabruan haji dan sebagainya. Wallahualam. Baik. Apa lagi sana ni? Yang ketiga, syaitan dia tak putus asa. Kita ni kalau kita 3 kali panggil orang mari masjid tak mari, marah tak? Marah tak marah? Bahasa dia ni. Hei. Tak ada apa tu, pakai mati gitu. Syaitan dia tak berhenti. Kadang-kadang
Selepas 10 tahun baru orang itu rusak dengan sebab dia. Mula-mula dia tak ada apa-apa, selamat, okey. Lama-lama baru termakan dia punya hasutan. Mana kita kena belajar strategi lah. Jangan belajar ilmu syaitan, jaga salah. Baik. Kita pergi pula kepada apa ni kita nak buat ni? Sembelih tak payah. Kita tak sembelih, nanti kita sabar lepas ni sembelih. Yang satu lagi yang kita nak buat hari ni apa dia? Cukur. Bercukur ataupun bergunting. Al-halaq awit taksir, bercukur atau bergunting ini termasuk dalam amalan haji yang besar. Yang kita kena buat, bercukur atau bergunting. Dalam rukun haji kita ada berapa? 6. Apa dia? Niat, betul? Tawaf, sa'i, lagi? Wukuf, lagi? Tartib ke cukup? Tengok habis dah buat dia tak lah. Mau pergi haji dah. Maknanya bercukur atau bergunting ni salah satu daripada amalan haji yang kita kena buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Mu jangan bercukur kepala kamu sehingga sampailah tempat sembelih hadyu. Jadi hadyu nak sembelih bila? Jawabnya, kita boleh sembelih hadyu pada hari raya. Hari ni boleh sembelih ni. Cuma ada ulama kata bermula malam tadi lagi, setengah daripada apa ni, boleh bercukur ni setengah malam tadi boleh bercukur. Tapi Nabi kita cukur bila? Pagi. Lepas dia melontar Jamrah Aqabah, dia bercukur. Bila Nabi cukur, Nabi berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang bercukur. Dengar tuan-tuan. Ada sahabat tanya, kalau gunting boleh Rasulullah? Nabi ulang balik, ya Allah rahmatilah orang yang bercukur. Tanya lagi, orang yang bergunting macam mana? Nasib baik dia tanya dah. Kalau tidak, pakai cukur belakang kita. Tak ada pilihan. Mana beberapa kali Nabi ulang, Allahumma irhamil muhalliqin, ya Allah bagi rahmat pada orang yang bercukur. Kemudian yang keseterusnya baru Nabi kata wal muqassirin, orang yang bergunting boleh juga. Tapi syaratnya bergunting bukan dengan main ujung rambut. Kita sekarang ni kalau gunting kan, prek ambil situ. Tak ada gitu. Coba awak pergi kedai gunting Malaysia. Nak raya esok, saya nak bergunting. Tukar gunting ambil prek gitu. Balik. Ada tak? Ada. Kalau nak gunting, dia gunting semua sekali. Kita pun kalau andai katalah nak mari nak pergi umrah esok, kita nak balik dah, tak mahu cukup. Kita kan nak gunting semua sekali. Bukan main 3 orang, walaupun dalam kitab fiqh ada. Benda tu kita bukan tak ada. Tapi tidak ada dalam amalan para sahabat Nabi kalau kata bergunting dia gunting sikit, tak ada. Dia gunting semua sekali. Jadi kita gininya para jemaah sekalian, kita mesti nak ambil yang terbaik. Berapa kali yang terbaik? Nabi kita doa 2 kali 3 kali kepada orang yang bercukur. Haji bersedia dah untuk cukur? Derah bunyi tu. Saya ustaz rambut ni, rambut naik pula. Tapi nak cukur mina ni bila? Ini soalan dia. Mari pula tahun depan? Tak mari dah. Mari umrah? Tak mari sini. Jadi kita cukur hari ni, insya-Allah. Kata ya. Gunting sikit baru cukur. Pasal apa gunting sikit? Dia eloknya selalu cukur terus selalu. Kita mula dengan belah kanan ni. Sini. Suruh orang cukur. Kita agak mari orang gunting tu. Dia dekat kemah tu ramai. Tadi saya tengok orang Arab dekat tanda, dia kata, "Mu cukur mana?" Nafsi dia. Aku cukur diri. Pandai dia. Arab ni dia cukur diri dia ya. Mudah dia, macam kita cukur janggut yang cukur kepala. Comel kepala dia molek-molek. Kita yang kepala butut.
Kata Ibn Hajar rahimahullah, wa fi anna al-halqa afdal. Hadis ini menunjukkan bahawa cukur itu lebih afdal daripada kita bergunting. Sebab apa? Dengar ni. Tanda tuan-tuan. Sebab apa cukur lebih afdal daripada bergunting? Ibn Hajar kata, wa wajhuhu annahu ablagh fil ibadah. Tak ada ibadat beribadat dengan bercukur. Ada tak? Lain daripada haji dengan umrah. Ada ke tak ada? Aku nak pergi maya jemaah hari ni. Lepas tu cukur dulu, cukur kepala. Cukur misah, cabut bulu tiak tu ada. Nak pergi mana tu? Nak pergi cukur. Pasal nak pergi maya jemaah hari ni. Ada ke dalam sunat jemaah bercukur termasuk dalam sunah jemaah? Ada ke tak ada? Tak ada. Ngekoh. Bukan ngekoh. Cukur. Ngekoh tu boleh kambing. Lain tu dah. Sunnah lah. Sekali tu ya seumur hidup ya. Lepas tu tak. Orang tak cukur 2 kali cucu. Kau berapa kali cukur? Sekali. Lepas tu lain tak? Mari haji cukur. Maknanya ibadat bercukur ini terhenti kepada haji dan umrah. Saya duduk Malaysia cukur semua. Tak apa tu. Tapi bukan ibadat. Jadi satu budaya. Bahkan zaman dulu, dengar cerita zaman dulu, orang yang kena cukur kepala ni, orang kena takzir. Bila orang ni buat salah, kesalahan dia tak sampai peringkat hudud. Undang-undang hudud, potong tangan ke, kena sebab tak sampai peringkat tu. Dia cukur kepala, dia letak di atas dongki, dia awak pusing, ataupun dia tarik, dia pusing bandar. Kong katok dia punya ni. Dia orang tengok, dia ni. Dia ni malai rupanya. Jadi orang tahu, dia tengok malu. Zaman tu, siapa dia keluar rumah tak tutup kepala, tak pakai kupiah, kau pakai serban, tidak diterima menjadi saksi. Balik pula. Zaman kita hari ni, pakai kupiah, pakai serban, tak boleh masuk pejabat pula. Ni awak ni tak lebar mana, ni betul kat tempat. Ni pejabat ni bukan masjid dah. Ada cikgu-cikgu yang kena marah. Pakai serban. Ada. Baik. Tuan-tuan tanda. Maknanya beribadat dengan bercukur ini ialah dalam haji dengan umrah, termasuklah baby yang baru beranak sekali. Itu je. Kerana bercukur itu lebih dalam arti ibadat dan merendah diri, menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan bahawa betulnya niat kita nak jadi baby sebagaimana kita keluar daripada dosa kita, seperti keluarnya baby daripada perut ibu. Orang baby keluar daripada perut ibu, kena cukur tak cukur kepala dia? Cukur. Tapi kita punya istilah bukan cukur kepala, cukur jambu. Cukur jambu ni. Cukur jambu kat orang lain. Pak orang Kelantan tak cukur jambu, pakai ngekoh gitu. Ngekoh melihaya. Mana ada ngekoh melihaya? Tak ada ngekoh melihaya. Halah, kita kadang-kadang berasa serabut juga. Kita gigi, ingat kau kambing, dia pagi tu mungkin ajak ngekoh. Maaf, tak ada tak dia ingat kambing. Kata demo kecek molek. Kita nak boleh anak ni berapa lama isteri mengandung? Berapa lama? 9 bulan. Kecuali hak premature dah. Hak tu bi awal tu 9 bulan. Dalam masa 9 bulan ni kena buka lah tabung tu. Kita kena buka andaian 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. 2 ekor kambing 1,000 kita kata. Tidak. RM120 sebulan kena simpan. Sebab baik. Wallazi yuqassir, siapa dia bergunting, makna dia masih lagi nak menyimpan perhiasan atas diri dia. Saya lagi, saya nak simpan lagi, simpan lagi rambut. Pasal nak berhias. Kita tak mau gugurkan keseluruhannya, maka itu dia kata satu, masih lagi ada kelemahan dalam khudu', dalam bab ibadat haji. InsyaAllah tuan-tuan ni betul. Mana bila kita cukur semua sekali, bermakna aku serahkan kepala aku ni kepada Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan kita telah bebaskan diri daripada segala ikatan yang lama-lama. Bukankah al-hajju yahdimu ma qablahu? Haji ni meruntuhkan amalan-amalan kita tak baik kita yang lepas. Ingat tak? Jadi sekarang ni tanda kosong, kosong. Pisah belakang. InsyaAllah.
Ya jadi tu. Kepes tak ni tosel lah, kita tak nak buat. Bukan salah ibu mengandung dah lah tu. Baiklah. Kesimpulannya, kita simpul dah ni. Nak pergi semayasa pula kan. Wa fil halqi wat taqsir ma'an iddah. Kita cukur ni bagi wanita tu pula dia tanya, kita ni toleh cukur ni kenapa ustaz? Nak cukur dah lapuk dia apa? Nah, wanita ni Allah Taala beri kepada dia kewajipan dia kena tutup aurat. Bukannya buka kepala. Tak kalau dia cukur dia pun esok tak payah pakai tudung. Sebab dia bercukur. Mana tak ada makna. Sebab itulah bagi wanita cukup dengan kita potong ujung ekor rambut dia cukup memadai. Alhamdulillah kata. Baik, kesimpulan. Tanda ni pelajar. Kesimpulan daripada bercukur ni yang pertama, apa dia yang pertama tu? Izharut ta'abbudu lillah. Nak menzahirkan pengabdian diri kepada Allah, wal khudu', merendah diri dan menghina diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak cukur, kita serah kepala kita ke orang. Setengah orang ni budaya dia, kalau orang gosok pergi kepala, aib. Tak? Kita orang Melayu ni, boleh ke orang main-main atas kepala? Boleh. Siapa dia budaya? Boleh. Orang main atas kepala boleh? Tak boleh. Kecuali siapa? Tukar cukur yang boleh. Kena biar dia pada orang lain. Orang Arab lain. Arab, kalau kita jumpa syekh besar, hormat dia, jangan cium tangan. Cium dahi, kita pergi kepala cium. Itu lain. Itu gaya Arab. Kita sini kalau pergi kepala, kita padan mau basuh, tak kerti basuh dia ni. Alah, tak kerti adab pergi kepala orang. Itu budaya, baik. Maknanya, di antara yang pertama sekali, bila kita nak cukur, kita serah kepala kita ke tukar cukur. Tukar cukur pula orang Bangla ataupun India tepi tanah tu. Kerek-kereknya main, relax dia atas kepala kita. Allahu Akbar. Kemudian rambut kita gugur. Dalam hadis Nabi kata, setiap rambut yang gugur diampunkan segala kesalahan kita. Kita kata Alhamdulillah. Dan tanda ini, ulama ni kata, di antara tanda sidqun niyah, benarnya niat kita nak tajarrud, nak keluar daripada dosa-dosa yang lepas, di antaranya kosongkan kepala kita daripada kesan-kesan pakaian kita hak lama. Alhamdulillah. Yang kedua, kita kena lapang dada, gembira hati kita. Sebab apa? Sebab Nabi doa kepada orang bercukur berapa kali? Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala bagi rahmat. Siapa dia nak rahmat banyak, cukup. Sama juga dengan solat sunat sebelum asar. Nabi kata rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Tanda ya. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang solat sunat sebelum asar, qabliyah asar, 4 rakaat. Siapa dia nak rahmat nak Allah, nak kena doa Nabi, kena buat 4 rakaat sebelum asar tu. InsyaAllah. Dia kata tak masuk dalam projek mega tu. Hak 12 rakaat tu. Hak tu lain. Hak ni khas untuk meraih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang ketiga, fihi tajarrud lillah, mana kita kosongkan diri kita ni semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Mana bila kita hilangkan segala perhiasan kita ni, bermakna kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 2 perkara yang tuan-tuan dan puan-puan akan lakukan pada hari ini, iaitu apa dia? Melontar dan bercukur. Adapun sembelih, hadyu dan juga tawaf, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada cerita Mina, cerita Mekah ni ada dalam buku ni, Makkah Mukarramah Kelebihan Sejarah. Ana tak ceritalah sebab kita dah cerita dah. Tuan-tuan yang nak ulang balik, tengok dalam rakaman kita ni, kita kata Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kalau ada soalan, kita buka soalan kepada yang ada di sama di sini. Yang alamannya cuba tengok kalau ada soalan. Baik, ada soalan Mana? Pergi melontar? Hari ni dia tak ada dah. Dia berdoa 1 2 ya.
Jadi hak ni lepas kita melontar Jamrah Aqabah tu, kita pusing balik semula, kita pergi cukur, lepas tu kita berdoa lah minta Allah Taala kabulkan amalan kita. Allah Taala kabulkan rambut-rambut yang gugur tu, dia ampunkan dosa-dosa kita tu, insya-Allah. Doa umum ada. Cuma doa bertepat tu tak ada. Baik, lagi. Misal kita ni. Misal kita ni kalau kita tak ada suruh orang korban, ada niat korban. Tunggu siapa korban tu bagi. Kita boleh cukur kepala sebab tahallul ni orang tak cukur dengan misal. Dia cukur dengan ada orang tahallul dengan misal. Dengar ada cerita. Jemaah kita juga dulu, bukan jemaah inilah lama-lama dah. Dia kata, ustaz saya pergi umrah hari-hari tak ada rambut. Botok dah kepala dia. Lepas tu hari ni saya gunting misal, dia bertahlul 3 orang. Kata mazhab mana mu ni yang kau tahlul dengan misal? Tak ada. Dia panggil menghilangkan rambut di kepala. Jadi kita boleh hilangkan rambut di kepala. Lain-lain tu kita terikat lagi dengan korban. Korban yang pertama. Macam kalau kita contohnya kita buat 5 negara. Kita nak video call yang pertama sampai tu ataupun maklumat korban awak telah dilaksanakan, kita bolehlah bersihkan bulu-bulu kita dan kita boleh potong kuku. Ya. Itu kita, dua entiti yang berbeza. Tahallul tu kita dengan ihram. Hak ni larangan kita untuk korban. Dua perkara yang berbeza. Tapi kalau kita mustahak kita nak gunting juga kuku, tidak berdosa lah. Dalam fiqh Syafi'i kata dia panggil makruh tanzih, tapi tak comel lah. Ya. Habis dah. Ya. Ya. Pakai ihram? Ada. Tak ada dah. Ihram. Tu masalah. Itu anak asasnya bila kita balik daripada melontar nanti, sudah melontar ni, kita balik Mekah nak tawaf, kita tak adalah boleh pakai baju biasa lah. Pakai baju biasa ya. Tak payah pakai ihram lagi. Kecuali orang nak tawaf di bawah, dia kata kena pakai ihram. Itu cerita lain tu. Tu tak masuk dalam hukum, tu masuk dalam masalah kona-kona. Siapa dia arah? Itu tak arah. Jadi yang nak pergi ke bawah tu maknanya pandai-pandai lah, gitulah kita kata. Kita pakai. Gitulah. Orang India pun pakai kok kain tak jahit lama dia, semaja hidup dia pakai tu. Kita niat jadi India lah 2 hari ni. Tapi di bawah tak boleh masuk. Kalau nak di bawah dia tak boleh. Kena pakai ihram. Baik. Jelas tu. Ya. Ya. Ya, gini. Kita akan cukur hari ni. Orang haji ifrad, paling awal dia boleh pergi umrah pun hari 14 tu atau hari 13. Lepas pada 3 hari rambut naik balik dah, tak ada masalah. Kita pergi kedai gunting tu, suruh dia lalukan pisau. Memang ada pun rambut je. Kalau lepas 3 hari tu memang rambut tu naik dah. Kalau tak ada langsung, contoh orang ni tak ada langsung rambut dia, isyarat dengan pisau lah, isyarat. Tapi kita nak ada rambut. Lepas 3 hari, 4 hari naik balik, InsyaAllah. Baiklah, kita rasa tamat dah dulu setakat tu. Kan ada lagi? Biar pun hati tanya ni. InsyaAllah. Baik. Para jemaah sekalian, kita tamatkan dulu yang ni. Kemudian dari sudut orang panggil logistik je, kita bincang ke bawah kita je. Orang jauh-jauh dengar ni, dia pening nak kena pergi bila mana pula pok dia tu. Jadi oleh kerana tidak ada lagi soalan yang berkaitan, InsyaAllah
kuliah kita ni akan kita sambung lagi lah. Tuan-tuan boleh ikutilah di alamanya lagi, insyaAllah. Jadi ana akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.